Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Yang keempat daripada sifat-sifat utama dalam memilih rakan sahabat karib. Sahabat karib, sahabat yang sentiasa kita damping siang dan malam, berhubung, bercakap dan sebagainya. Iaitulah orang itu jangan sangat mengasihi dunia. Jangan sangat mengasihi dunia. Kita nak bersahabat ni, kita pilih orang yang tidak sangat cinta kepada dunia. Jumpa dunia, jumpa dunia. Masjid, ngaji, belajar, zikir, dan ulama, majlis ilmu, tak cakap. Jumpa kereta, motosikal, banglo, kebun, hani dunia. Jangan mengejar siang dan malam untuk fikir dunia, projek tu, projek ni. Jadi nak buat sahabat kali ini, jangan pilih kau sangat kasih pada dunia. Pilihlah sahabat yang mengambil pegang tentang akhirat, beramal soleh banyak-banyak siang dan malam. Walau bagaimanapun tidak tinggal dunia, sebab kita pun tak ada dunia. Bukan ada anak planet mana, tak dunia. Tapi fikir hak akhirat, bagaimana nak selamat dalam kubur, bagaimana nak selamat alam akhirat. Cari orang lagu ni. Sebagaimana dia dah dengar, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa muhasabah diri. Ini banyak mana buat amal soleh, banyak mana buat dosa. Dapat buat amal soleh, sembahyang berjemaah, ngaji Quran, puasa sunat pula, zikir, ziarah sakit, damping ulama, majlis ilmu. Alhamdulillah. Doa semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan tersebut. Fikir dosa bro, banyak mana dosa hari ni. Jangan nanti kat atas tidur je. Sempat berhubung, sempat melakukan suatu benda, fikir dulu. Buat dosa besar ke dosa kecil? Dosa dah, salah dah, fikir. Sekiranya ada dosa, istighfar lalu. Dosa besar, taubat lalu. Bersegera. Jangan lok esok, jangan lok terlepas, jangan lok nanti bos datang Ramadan. Ramadan bulan kapun dah, mati dulu. Jangan tangguh. Ini orang yang kita kena pilih. Orang yang berberat tentang akhirat. Bersahabat dengan orang yang sangat mengasihi dunia adalah racun yang membunuhkan dirinya, kerana tabiat itu akan diikuti oleh orang yang bersama-sama dengannya.
bersahabat dengan orang yang sangat kasih pada dunia ini, seperti seseorang itu membunuh dirinya. Dia macam racun membunuh dirinya. Dah dunia dia. Dia fikir dah haram-haram, hak keuntungan dia. Siang dan malam duk kira. Dia tak kira ni dosa ke, pahala ke, ni rasuah ke, ni riba ke. Dia tak kira dah tu. Dia nak kira untung dia. Jangan, itu seperti racun yang membunuh diri. Kalau kita bersaing, kita dapat siang malam dengan orang gini, jadi kita tak ikut-ikut lah. Kita ikut-ikut dengan orang ni, punah kita. Sedangkan kita sedar bahawa hidup dunia sekejap je. Bahawa hayatud dunya illa qalil. Banding kehidupan dunia di akhirat, sekejap je. Sekejap je. Dunia ni tempat kita mencari bekalan sebanyak mungkin, kerana kita nak pilih kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itulah kehidupan di akhirat. Bagaimana sahabat Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kalau tengok dalam sirah, semasa apabila Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya letih di dalam menggali parit dalam peristiwa peperangan Khandaq, orang kafir Quraisy bergabung dengan Yahudi nak serang Madinah. Lalu diberi idea oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu supaya gali parit. Orang Iran, orang Parsi, apabila berlaku peperangan besar, antara caranya ialah gali parit sekitar kawasan kita. Lalu Nabi SAW terima. Jadi apabila Nabi melihat suasana yang begitu letih, Nabi bersabda, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah tahu sesungguhnya adalah kehidupan yang sebenar, mereka kehidupan akhirat, dan menghiburkan hati orang beriman ketika menggali parit dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Nabi nak hibur, sabar, jangan bimbang, jangan sedih. Kehidupan yang sebenar ialah kehidupan di akhirat, kekal selama-lamanya, tidak mati. Jadi pilih kehidupan akhirat. Orang pilih atas dunia ni sekejap je, akan mati, akan tua. Makanlah harta apa sekalipun, mahal sekalipun, ikut ke mana-mana pun, dia tak tahan lama. Sebab dunia ni benda berubah. Alam akhirat ni tidak berubah. Orang hidup dalam alam akhirat masuk syurga, kekal gitulah, muda gitu, tidak berubah-ubah. Allah Ta'ala menjadikan itu hidup dalam nikmat. Hidup dalam dunia ni berubah-ubah. Dulu kita budak, bermuda, remaja, sekok, kau tua. Makan kopi apa pun, ya ada waktu. Tidak ada mundur dah. Tidak mundur dah. Jadi kena sedar, kena faham. Tak, kita kumpul dah banyak mana harta benda pun, begitulah. Kita kumpul, kita tidak sumbang, tidak infak, tidak baca pada jalan Allah. Kita kumpul berapa bangga, aku paling kaya. Paling kaya dalam Malaysia ni, paling kaya dalam dunia. Top 10. 10 yang terkaya di Malaysia, 10 terkaya di dunia. Berbangga pula. Orang yang
Patutnya dibanggakan ialah orang yang penuh dengan amal soleh. Umur dia panjang, dia isi dengan amal soleh begitu banyak. Siang dan malam tidak berbangga, bahkan rasa gerung takut dengan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunat, berubah-ubah. Ini orang kaya. Orang kaya hati yang sebenar, bukan kaya harta. Jadi kena faham, kehidupan dunia ini berubah sekejap aja. Orang lelaki baik, orang tua baik, saya tak betul tu, ada ketua situ lah. Mudah sekejap aja. Jadi kita kena isi dengan amal soleh. Pada satu ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabat satu pasar. Tiba-tiba Nabi berjumpa pakai anak kambing. Pakai anak kambing. Lalu Nabi tahu lah, anak kambing bakar, apa dah. Nabi tahu siapa nak ambil berapa dirham, nak satu dirham ambil nak. Nak berapa dirham ambil. Sahabat jawab, kalau dia hidup kampung, susah keluar mampu. Sebab anak kambing tu dia ketok. Linga ketok, linga kecil. Oh punya zaman Nabi SAW pun ada dah baka molek ni. Kambing baka molek ni dia linga lampu. Kalau linga ketok tu, ya, daya baka tu boleh makan. Siap-siap. Cari kulit lampu, cicak latar. Rupanya linga lampu ni baka molek rupanya. Sahabat kata lalui saja pun tak apa, kau hidup. Pak linga ketok, linga kecil. Nabi SAW kata inilah dunia ni. Dunia yang kamu duk kejar sangat ni dah. Seperti bangkai anak kambing ni. Seperti bangkai anak kambing ni. Jadi orang yang cerdik, dia kejar untuk membina bekalan sebanyak-banyak. Sebagai simpanan yang kekal di sana. Bagaimana orang lain hidup simpan duit, simpan harta di bank. Orang cerdik simpan amalan. Simpan sebanyak-banyaknya. Istighfar kita, selawat kita, zikir kita, baca Quran kita, infak kita, puasa kita, sembahyang sunat kita, ziarah kita, simpan. Kaya halal, tengok. Inilah simpanan kita dalam dunia yang kekal. Allah Ta'ala tidak menzalimi, sekali-kali Dia akan membalas amalan baik yang kita buat. Ini orang cerdik. Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u isnan, wa yabqa ma'ahu wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, ikut jenazah mayat itu 3 perkara. Ahli keluarganya, harta bendanya, amalannya, ikut habis 3 perkara. Balik 2, tinggal 1 selamanya. Kalau baliknya ialah keluarganya dan harta benda. Keluarganya yang ramai, anak bini habis, ikut. Kerabat ikut, mengiringi sampai ke kubur. Lepas selesai urus, balik kata. Tidak masuk dalam kubur kita, balik. Yang kekal yang amalan. Amalan kita lah yang bersama dengan kita. Ini hak confirm, pasti baca lama dah ni. Jadi inilah yang menemani kita. Orang yang cerdik, dia membina amalan-amalan yang soleh. Tidak peduli orang. Jangan kita merosakkan amalan baik kita, ataupun merosakkan tenaga umur kita ni. Antaranya ialah cari pilih kawan yang cinta kepada dunia, jadi kuno. Kalau kita gagah untuk tarik orang kawan kita, tak apa. Takut kita ni
Kono nak jauh, nak tarik pak kita. Jadi lagi cabut nyacak kamu. Kalau kena balok, balok, bawa balok, dah tahan kok. Habis, terbang habis. Maka bersama-sama dengan orang yang gemarkan dunia akan menambahkan ia menggemarkan dunia. Itu kaedah dia. Kalau kita bersama siang malam, telefon kamu jom, naik jom, kedai tu kedai ni jom, shopping jom, jalan siang malam bersama dengan ahli dunia. Maka kita akan jadi tambah gemarkan pada dunia. Nak dunia. Yang sangat gemarkan dunia itu punca segala kejahatan. Seperti sabda Nabi SAW, hubbun dunya ra'su kulli khati'ah. Ini hadis dhaif. Artinya kasihkan dunia itu kepada ketua bagi segala kejahatan dan kesalahan. Punca-punca jahat itu cinta pada dunia. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang sesat, puncanya dunia. Nak pada jawatan, nak pada kuasa, nak pada harta. Kononnya apabila dapat jawatan Perdana Menteri, Menteri Besar, jawatan besar-besar ni, inilah peluang untuk mengumpulkan harta benda. Ini ahli dunia. Tidak sedar jawatan yang besar itu amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala akhirat kelak. Kalau tak tunai amanah dengan cara yang betul, binasa, sengsara. Melainkan orang yang terima dengan hak, dengan betul, jalan yang betul dan ahli. Ni orang bukan ahli pegang jawatan yang besar kok. Hukum hakam agama tak tahu. Menipu, rasuah, liberal pula. Liberal ni ikut nafsu ni, bukan ikut agama. Siapa ada tadi nak jaga undi, buat majlis sikit, buat mamas Islam sikit supaya orang ikut. Lepas tu pula lain ke bawah pula, buat LGBT, buat cinta kepada maksiat lain, nak belaka jadi pragmatis. Punah habis. Ini ahli dunia. Jadi kita kena jaga diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita daripada terjerumus dengan orang yang cinta kepada dunia ini. Bersama dengan pemimpin yang cinta pada dunia, rosak. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang kita cinta pada dia, kita cinta pada ahli dunia. Aku sayang ke Tan Sri tu kerana dia paling kaya dalam Malaysia ni, paling kaya, macam-macam lagi. Kita tidak sedar agama dia penuh. Tidak menegak agama Islam, tidak beramal dengan Islam yang betul, kita ikut penuh gitu. Allah Ta'ala sudah tunjuk kepada kita bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, Qarun, Menteri Kewangan, orang yang mengumpul harta benda yang banyak di telah bumi. Bayangkan gedung harta dia dipikul, kunci gedung tu jumlah lelaki yang kakak-kakak yang lama. Itu baru kunci. Harta benda dalam gedung tu dah tahu lah, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita pergi ke Mesir, di sana dia panggil tasik Qarun, jadi tasik. Gedung yang mengumpul, berhimpun atau benda yang banyak tu ditelan bumi, jadi tasik. Tak pakai punah. Allah Ta'ala dah tunjuk. Jadi kita kena sedar bahawa dunia ini sekejap ni. Orang yang cerdik, dia melakukan amal ibadah sebanyak mungkin. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum
usbu'ahu fil yam wal yanzur bima yarji'. Jadilah dunia pada akhirat, nak banding dengan akhirat ini, melainkan seumpama seseorang itu memasukkan jarinya ke dalam lautan yang luas, kemudian tengok banyak mana air yang lekat pada jari dia, nak banding dengan akhirat. Itulah akhirat tu lautan yang luas, dia pun celup jari lebih banyak mana air yang lekat jari itu. Inilah dunia ni, nak banding dengan negeri akhirat. Dalam riwayat lain, Allah Ta'ala tidak memberi minum kepada orang kafir jika sekiranya dunia ni ada harga di sisi Allah Ta'ala. Kalau dah ada harga sebesar benda sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala dah bagi minum kepada orang kafir. Tak ada harga. Melainkan orang yang mengisinya dengan cara yang betul. Nabi sebut, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Ingatlah sesungguhnya dunia ni dia laknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, melainkan zikrullah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya, orang alim dan orang belajar. Kita nak keluar daripada dunia tak boleh. Kita kena ikut Islam, beramal sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Mari masjid, mari surau, dengar. Ini caranya. Jangan tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi surau, mati je di masjid. Tak ada tempat imam duduk. Waktu orang duduk tempat imam, dah tak pernah hayat di masjid di surau. Jemaah je sekali. Lepas tu duduk gigi. Time mati duduk masjid, duduk tempat imam. Rugi kita. Rugi. Mestilah kita kena isi semasa hidup atas dunia ni amalan soleh, zikrullah dengan makna yang umum, sembahyang, puasa, zakat, haji, sunat, wajib, buat belaka. Apa-apa sahaja yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang alim, orang belajar. Macam kita ni orang belajar. Kita tidak dilaknat. Yang dijauhkan pada rahmat Allah, kita yang, diri kita yang pilih. Bukan maksud dunia dilaknat ni langit dilaknat, bumi dilaknat, bukan. Kita yang memilih melakukan penyelewengan, tidak ikut Islam, tidak ikut apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW, buat perkara yang haram, maka itulah yang dijauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi yang keempat ini, kita nak jadikan sahabat baik kita, jangan pilih orang yang sangat mengasihi dunia, pilih orang yang suka beramal, ambil berat tentang hari akhirat. Yang kelima, bersahabatlah dengan orang yang benar pada segala perkataannya. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang banyak berdusta, kerana orang yang banyak berdusta itu tidak boleh dipercayai pada agamanya dan dunianya. Bersahabat dengan orang benar. Kita nak pilih sahabat kita siang malam, pilih orang cakap benar. Jangan pilih orang suka nipu, suka bohong. Mudah mana mak? Padahal di rumah bohong, nipu. Di mesej ni, mak ada mana? Ada ajak saya nak jumpa. Dia tahu ngai. Padahal di rumah bini nipu, bohong. Kalau lagu ni jangan awak sahabat. Kawan biasa-biasa
Itu dah apa lah. Jangan buat rapat kuno. Apatah lagi pemimpin sama lah. Jangan pilih pemimpin yang bohong, menipu. Kita dibangkit akhirat kelak bersama pemimpin kita. Bayawma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kami suruh tiap-tiap orang itu bersama dengan pemimpin. Tiap-tiap manusia itu bersama dengan pemimpin yang ikut atas dunia. Tak ada dunia ni kita pilih pemimpin bohong. Pertama dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar, orang yang jujur, cakap benar, tingkah laku dia benar, perbuatan dia benar, tak nipu. Apatah lagi nak jadi sahabat karib kita siang dan malam, baik lelaki baik kurang pun, muslimin muslimat, cari orang cakap benar, jangan bohong. Walaupun sedikit bohong, cari orang banyak. Cari orang cakap benar orang banyak. Sama ada depan orang ke, belakang orang ke, cakap telefon ke, mesej benar lah ke. Bahkan bukan sahaja dengan manusia jaga cakap benar, jaga binatang pun ia benar. Kerana dia percaya Allah Ta'ala melihat, mendengar, mengetahui. Sebagai contoh, nak pergi seorang ni jumpa kucing lapar, gaduh nak pergi sembahyang. Macam ni, tunggu kejap. Lepas sembahyang ni balik ni biar makan. Walaupun dengan datang kita cakap, adapun tak cakap dalam hati, nak pergi makan, lepas balik sembahyang ni makan tak? Pergi makan tak? Kalau kita dah layan, maknanya kita nipu dengan binatang. Menipu dengan binatang. Kita nak supaya benar walaupun dengan binatang sekalipun. Biar level biar kau naik. Kita nak rasa dah ni kan, biar sentiasa meningkat keadaan kita. Dah rugi dah. Kan rugi kan kau cakap benar. Biar dah. Ada orang tu dia takut rugi kalau cakap benar. Nega benar takut rugi. Takut rugi kalau nega benar ni jujur. Nega kain, nega ikan, nega buah kapur tu juga. Ni hak boleh. Ada masjid. Ni hak dah boleh. Hak seminggu dah, 2-3 hari dah. Ada murah. Dah rugi. Jujur. Akhirat kelak dia bangkit bersama para siddiqin, para anbiya, orang yang nega dengan amanah, dia benar dalam perniagaan. Mesti kena pilih orang yang cakap benar. Pernah satu ketika Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari ni yang mengarang Sahih Bukhari, kata-kata yang lebih sahih selepas Al-Quran ialah kata-kata Nabi SAW yang dikumpul oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang hebat, yang ingatan, alim, warak, zuhud, hebat. Setiap kali nak letak hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu bayang 2 rakaat sekorang. Hebat Imam Bukhari ni. Sehingga sekarang ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Kalau orang ke India, di Pakistan tu, kalau turun bala, musibah apa-apa, dia kumpul ramai-ramai, dia baca Sahih Bukhari, ambil berkat daripada Sahih Bukhari supaya Allah Ta'ala angkat bala. Macam kita baru ni dilanda COVID, tapi orang Palestin tak buat begitu. Orang sana dia buat begitu, ambil berkat. Sahih Bukhari itu kumpulan hadis-hadis yang sahih, dikumpul oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari seorang yang hebat. Suatu satu ketika dia nak belajar, nak ambil hadis daripada seorang syekh, seorang guru yang hebat. Apabila dia pergi jumpa, tiba-tiba guru dia ni, dia panggil imam.
Jangan buat dulu. Seolah dalam bekas ni ada makanan lah. Panggil ada percaya dengan cara dia. Jangan kita panggil ayah kuru-kuru gitu. Panggil memang gua tahu lah panggil. Kononnya ada makanan dalam bekas ni. Jadi Imam Bukhari tengok. Oh, rupanya nipu dengan binatang. Nipu dengan binatang. Tak jadi ambil hadis. Tak jadi ambil hadis. Sampai hati. Betapa warak, halus, cermat Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis. Memang sabarlah. Di mana Imam Bukhari ini dia bermimpi dengan Nabi SAW. Dalam mimpi itu dia kipas. Nabi SAW dengan keadaan rehat, tenang, riang, gembira. Imam Bukhari itu kipas. Kipas. Lalu ditanya ulama-ulama apa maksud dia kipas Nabi SAW. Dia beritahu kepadanya bahawa kerja-mu tu, kerja mengumpul hadis, pilih hak hasan, hak sahih, hak dhaif, cermat, teliti, tapih, macam-macam cara, sangat payah, susah, siang malam. Kerja-mu tu merehatkan Nabi SAW. Nabi gembira. Kerja yang sangat mulia. Imam inilah Imam Bukhari rahimahullah, orang yang hebat. Dia benar. Bukan saya benar dengan manusia, jujur dalam buku hadis. Benar dengan ulama. Dia kira siapa dia, orang atas, orang bawah. Benar, jujur. Masuklah dengan binatang. Kita pun itulah juga. Ajar didik kena benar. Ni kok usah binatang dengan anak pun dah jujur dah. Bang, awang pergi ngaji hari ni bang? Ya, ayah ngaji. Kalau awang pergi ngaji, ayah bagi duit 5 riyal. Dia pergi ngaji balik, kita bagi dah. Kalau kita tak bagi, kita tak jujur, kita tak benar. Hari yang kita tengok cek dengan isteri, dengan anak, adakah kita jujur? Begitulah juga dalam memilih kawan ini, kawan karib dia siang malam. Pilih yang jujur. Yang nipu ni dah. Jadi kawan biasa. Ni got best friend, orang panggil best friend, nipu bohong. Dia kawan baik mu best friend mu. Mama ni ke mama albong tu dia. Saya mama albong. Ni contoh daripada kaitan sini. Orang hidup orang mati, contoh. Jangan saing dengan orang yang lebong, nipu, punah. Kerana Imam saya kata, kerana orang yang banyak berdusta itu tidak boleh dipercayai pada agamanya. Orang yang bohong-bohong ni tak percaya pada agamanya. Sebab dia bohong siang malam tu, seolah-olah dia tak tahu Allah Ta'ala mengetahui, mendengar, melihat apa yang dia kata, apa yang dia cakap, apa yang dia tulis. Maknanya agama ni sangat lemah. Tidak dipercayai. Tidak dipercayai pada agamanya dan dunianya. Dunia pun begitu. Kalau dah iaitu ahli niaga, ahli projek ni lebong, kita kerja ke dia, rumah kita. Tidak dipercayai agama dan dunia. Nak kerja cari pokok-pokok jujur. Kerja jujur. Sama ada di Jabatan Kerajaan, ada pun PK Kampung, cari kau jujur. Barulah kita dapat hasil yang berkat dari makan anak bini kita. Samalah juga pemimpin-pemimpin. Kita dah ikut pemimpin yang benar. Ini yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi Al-Amin yang sangat amanah. Sifat-sifat siddiq, rukun sifat yang wajib bagi Nabi, benar. Sahabat-sahabat Nabi benar, tidak menipu sekali-kali, benar. Ini yang hebat. Inilah contoh tauladan kepada kita. Diceritakan Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab ada sebut kisah benar Syekh Abdul Qadir Jailani.
masa dia bodoh. Mak ayahnya didik supaya cakap benar. Jangan bohong sekali-kali dalam semua keadaan. Pernah satu ketika nak pergi musafir, lalu mak dia pesan, lalu dah lah, ini duit ada sini, sekian-sekian jumlah, simpan boleh, dia ikut kafilah rombongan musafir. Jangan kena cakap benar, jangan tipu. Lalu dalam perjalanan disekat oleh puak-puak. Puak-puak ni memang kerja dia nak ambil harta benda orang lah. Lalu dah bagi kena bunuh. Dia ancam macam-macam. Cek seorang-seorang. Nama kedua, mana harta benda tak jauh, mana duit pun tak jauh. Tak apa giliran siapa bagi, ada? Pelik lalu, ada? Berapa? Kabur sekejap, tepat. Dan nipu sikit. Menyebabkan heran. Ini keberkatan benar itu Allah Ta'ala tolong kita. Beritahu kepada bos dia, bos pula tanya, ada berapa? Cabur sekian-sekian. Ni kau duduk sini. Dah takut ke dah? Mak didik, ayah didik, cakap benar. Dengan sebab kebenaran yang diucap, Allah jadi ketor. Bapak tu dia ketor. Habis dia ambil. Allah Ta'ala turun pertolongan. Ini bercakap dengan benar. Jadi kena jaga cakap benar ni dalam semua keadaan. Nabi SAW cakap benar dalam suasana yang genting, dalam peperangan Badar. Nabi nak tahu jumlah musuh, tentera musuh ada berapa orang. Jumpa dengan orang tua tu mahir, dia boleh anggaran jumlah tentera ni. Nabi tanya, berapa jumlah musuh tentera musyrikin Quraisy dalam peperangan Badar? Orang tua tu kata, aku tak mahu kabur, mereka mau kena kabur dulu, mu daripada mana? Nabi ni orang pintar sikit. Nabi kata, mu kabur dulu baru aku kabur. Daripada Nabi sikit. Lalu dia kaburlah, dia kata, tiap-tiap hari seekor unta di sebelah dikorbankan. Nabi pun diambil dulu. Jumlah lebih kurang 1,000 orang. Nabi pintar. Lepas tu, pocik tua tu tanya pula Nabi SAW, kamu daripada mana? Ana minal ma', Nabi kata, aku daripada air. Lalu Nabi berdoa lalu. Nabi cerdik. Kalau dia lama-lama, dia korek banyak kan, rahsia-rahsia. Suasana perang kan. Jadi Nabi kata, ana minal ma'. Pocik tua tu, al-ma' fil Iraq ke? Ma' kawasan Iraq ke? Nabi dia kata, terus jangan lalu. Nabi beritahu, aku daripada air. Satu kalimah memberi makna yang banyak. Nabi tak nipu sekali. Ada penyelamat, maknanya kita semua daripada air, air mani. Daripada air mani. Jadi pocik dua tu faham, mak beli roh. Dah bagi ya, nak tafsir benda pun penting, kita jangan nipu. Padahal suasana perang. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Benar. Ini penting kita jaga. Sahabat karib kita pilih yang benar, jangan yang bohong. Bohong bunuh kita. Dalam perjalanan berhijrah ke Madinah, saya wakil diri Nabi SAW. Suasana yang sangat bahaya. Orang kafir Quraisy tahu barang siapa yang dapat Muhammad hidup atau mati akan diberi satu ekor unta. Berebut-rebut. Antara yang berubah yang lebih istilahnya Suraqah bin Malik. Akhirnya masuk Islam juga. Tiba-tiba saya bakal berjumpa dengan orang, dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid, pemandu walaupun dia dah ahli Islam. Jumpa terlepak dengan orang, Nabi di atas kenderaan, tanya saya bakal, siapa dia tu? Tanya saya bakal, siapa dia tu? Kalau saya bawa kau jawab,
Muhammad letakkan lalu, dia bunuh lalu. Dan bapa jawab, hadis sabi, penunjuk jalan. Dia kata penunjuk jalan. Apabila kata penunjuk jalan, bermakna yang luar. Oh, mungkin jalan nak ke Iraq, jalan ke Syam, jalan ke Madinah. Penunjuk jalan. Padahal Nabi SAW memang penunjuk jalan. Dunia akhirat, Nabi penunjuk jalan. Sahabat kau bercakap benar, tidak menipu. Ini juga dinamakan uslub tauriyah. Tauriyah. Satu kalimah memberi makna yang sangat banyak. Jadi kita kena jaga dan juga pilih sahabat karib kita orang yang benar. Dan yang demikian itu membawa kepada membinasakan agama. Kalau kita duk saing rapat dengan orang bohong-bohong ni, punah agama kita. Sabda Nabi SAW, Salasatun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla. Man idza hajjata kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawah Muslim. Ketika tiga perkara, sesiapa yang ada sesuatu daripadanya, maka ia adalah orang munafik. Betul lagi orang yang bohong ni orang munafik di situ. Bukan orang Islam yang sebenar, yang tidak ada nifaq. Walaupun ia berpuasa dan bersemayang, walaupun orang tu puasa semayang, tobat, tadi ada kita pergi masjid, tapi bohong cakap, tak boleh. Pertama, seseorang yang apabila ia bercerita, ia bercakap, ia berdusta di bawah. Jangan tipu. Kedua, seseorang yang apabila ia berjanji, ia mungkiri janjinya. Mungkir janji. Ia mungkir janji. Ini perangai orang munafik. Dan ini tak juga perangai orang Yahudi. Apabila berjanji, ia akan mungkir. Ketiga, seseorang yang apabila ia diberi kepercayaan, ia mengkhianati. Khianat amanah yang diberi kepada dia. Jadi di dalam memilih sahabat karib ini, kita ambil apa yang disyurkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada 5 perkara, 5 sifat ciri. Yang pertama, orang yang cerdik, jadi kawan karib kita. Yang kedua, orang yang baik kelakuan dan perangainya. Yang ketiga, orang yang soleh, bukan orang fasik, bukan orang jahat, bukan orang melakukan dosa besar, mengejar dosa kecil. Yang keempat, orang yang jangan sangat mengasihi dunia. Dan yang kelima, bersahabat dengan orang yang jujur. Mudah-mudahan kita beramal apa yang disarankan oleh Imam Ghazali ini, kita mendapat kawan sahabat baik yang memberi keuntungan kepada kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.